Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so hari ini kita akan sambung kita punya PDP. Okay, kita akan masuk subtopik baru iaitu graf gerakan linear. Okay, so sebelum ni kita dah masuk 2.1 adalah gerakan linear. Maknanya kamu kena tahu apa itu, simple je, kena tahu apa itu jarak, sesaran, laju, halaju, pecutan. Kemudian bagaimana nak mengira semua yang cikgu sebutkan tadi tu guna pita detik. Kemudian bagaimana kita nak menyelesaikan masalah guna persamaan gerakan, okey, yang semalam cikgu bagi yang semalam cikgu ajar tu. Okey, so yang hari ni kita nak tengok graf gerakan linear. Okey, so graf gerakan linear, okey, mudahnya kita ada 3 jenis. Okey, tolong ingat kita ada 3 jenis graf gerakan, iaitu ada graf sesaran masa, laju masa, pecutan masa. Sesaran masa maksudnya graf sesaran melawan masa. Okey, kalau sini graf, atas ni sesaran, bawah ni masa. Okey? Masa T. Okey. Kemudian daripada graf tersebut, apa yang kamu akan dapat nanti? Okey, kalau kamu baca sini, apa yang kamu akan dapat? Kamu akan boleh kira laju, boleh kira jarak, boleh kira pecutan, boleh kira halaju. Okey, so kita nak analisis satu-satu graf. Terus kepada aktiviti 1. Okey, pertama kita tengok dulu graf sesaran masa. Okey, so graf sesaran masa maknanya yang inilah sesaran, position ni adalah sesaran lah ni. Okay, dalam bahasa Inggeris tu position pula. Sesaran bawah tu adalah masa. Okey, yang pertama dia minta kamu lakarkan graf sesaran masa kereta itu. Kalau dalam buku modul kamu, graf ni kosong kan? Jadi kamu lakarkan sendiri. Maknanya kamu plotkan sendiri. Okey, pada masa 0 saat, okey, so sesaran dia adalah kosong. Jadi 0 saat, sesaran adalah kosong. Okey, tandakan. Okey, kemudian cikgu tukar warna lah kan, bagi kamu nampak sikit. Okey. Okey, kemudian kalau pada masa 1 saat, position dia ataupun sesaran dia adalah 10. 1 saat, sesaran dia 10. 2 saat, sesaran 20. Dan seterusnya sampailah habis kamu plot kat sini. Okey, kemudian dapatlah jadual ataupun dapatlah graf garis yang macam ni lah. Okey, kemudian dia minta hitung kecerunan graf. Okey, kecerunan dah belajar masa tingkatan 2. Okey, macam mana nak kira kecerunan? Paksi Y bagi paksi X. So paksi Y kat sini berapa? Panjang ni 50. Okey, daripada sini ke sini, okey, 5. So 50 bahagi 5 dapat 10. Okey, senang je kan? Okey. Okey, seterusnya soalan tu tanya apa unit bagi kecerunan. Okey, sebelum tu cikgu terus je tadi kan, cikgu tak bagi tahu muka surat berapa kan, muka surat 25. Okey. So sama-sama kita buat. Okey, apakah unit bagi kecerunan? Unit bagi kecerunan kita tengok kecerunan tadi paksi Y bahagi paksi X, betul? So D paksi Y adalah bagi paksi Y bahagi paksi X tadi. Okey, D paksi Y adalah sesaran. Okey, D paksi X adalah masa. So sesaran apa unit dia? Meter. Masa unit dia saat. Okey, unit asas dia. So meter bahagi saat jadi meter per saat. So cara lain nak tulis boleh tulis macam ni. Ini pun cikgu dah terangkan dalam kelas hari itu. Okey, kemudian apakah kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh unit ini? Okey, jadi mewakili apa kecerunan tadi tu? Okey, maknanya tadi kita kata sesaran bahagi masa. So sesaran bahagi masa ini adalah sama dengan halaju. Jadi kecerunan ini menunjukkan nilai halaju. So kuantiti fizik ni maksudnya kamu kena tulis halaju ke, laju ke, benda yang boleh diukur lah. Okey? Bukannya tulis skala ke vektor, bukan. Okey? Okey, selesai nombor 1. Okey, jom kita buat nombor 2 pula. Okey, nombor 2 ni kita nak tengok jenis-jenis graf.
Okey, jenis-jenis graf sesaran masa ni. Okey, jenis garis dia. Kalau garis mendatar menunjukkan apa? Kalau garis straight menunjukkan apa? Okey, so kat sini kalau awak tengok ada 3 jenis kat situ. Okey, yang ni satu jenis, ni jenis kedua, yang bawah ni jenis ketiga. Kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama awak tengok kecerunan dia. So kecerunan dia ada kecerunan tak? Mendatar je kan, tak ada kecerunan. Maksudnya kecerunan dia kosong. So kalau kecerunan kosong, kecerunan tadi adalah menunjukkan nilai halaju. Maka halaju pun kosong. Okey, yang kedua. Objek bergerak dengan halaju seragam. Okey, jadi dapatlah graf macam ni. Straight je. Straight ni menunjukkan halaju seragam lah. Okey, tak ada sekejap bawah, sekejap atas. Okey, maknanya kalau dia bergerak 60 km per jam macam tu, 60 meter per saat, dia akan 60 meter per saat dia daripada awal sampai habis. Okey. Kemudian kita tengok ada kecerunan tak? Ada. Boleh kira tak kecerunan ni? Boleh. Macam nak kira dia? Okey, inilah 20 bahagi dengan 5. Kita buat segitiga macam ni kan. 20 bahagi dengan 5. So dapat 4 meter per saat. Dan C. C, kita tengok graf ni. Graf ni dia menunjukkan graf lengkung. Dan graf lengkung ini adalah dalam keadaan dia bertambah. So, maksudnya kecerunan untuk graf ini menunjukkan nilai halaju. Kan? Jadi, halaju pun bertambah. Kalau halaju bertambah, maka ada apa? Okey, adalah pecutan. Okey, itu sahaja. Okey, kita move pula ke nombor 3. Okey, nombor 3. Macam mana kita nak analisis graf sesaran masa? Okey, kalau dia graf dia macam ni pula. Okey, pertama, hitungkan halaju objek dari A, B. A sampai B. Okey, dia nak apa tadi? Halaju. Okey, kalau nak halaju maksudnya saya kena cari kecerunan. Sebab kecerunan tu yang menunjukkan halaju. Carilah kecerunan A sampai B. So, A sampai B ni tinggi dia berapa? 20. Kemudian bahagi bawah ni berapa? 10. So, 20 bagi 10 dapat 2. Okey. Kemudian B ke C. B ke C ada ni tak? B ke C ni ada kecerunan tak? Mendatar je kan? Tak ada cerun pun garis tu, betul tak? So, makanya halajunya kosong. Okey. Oops. Okey. C ke D. C sampai D. Okey, ada kecerunan. Okey, so kecerunan dia, tinggi dia berapa? 20 bahagi 30 sampai 35 ni jarak dia 5. So 20 bahagi 5 dapat 4. Tapi kenapa negatif? Sebab kecerunan dia negatif. Okey, yang ni tadi positif lah. Ke sana. Okey, ni dia ke bawah macam ni dia negatif. Okey. Okey, kemudian tengok soalan bawah dia minta apa? Okey, huraikan gerakan objek itu antara AB, BC, CD. Okey, dia nak tanya kamu A sampai B ni. A sampai B ni macam mana pergerakan dia? Okey, dia bergerak dengan halaju seragam. Okey, seragam. Okey, B sampai C. B sampai C tak ada kecerunan dia. Maknanya dia pegun. Okey, dia tak bergerak masa ni. Sorry lah ya. Okay, dia pegun. Okey, C sampai D. C sampai D betul dia ada halaju dia. Dan juga halaju dia juga adalah seragam. Tapi dalam keadaan apa? Dia berpatah balik. Okey, daripada A ni sampai ke 20 meter. Lepas tu, kalau kat sini kan, ni pun 20 meter lah ni. Kemudian dia pergi balik ke 0 meter. Maknanya dia patah balik. Okey. So, ini jawapan dia. Halaju seragam tapi arah bertentangan. Okey, kemudian soalan minta cari jumlah jarak, jumlah sesaran. Okey, kita buat dua terus. Jumlah jarak, mana jarak? Jarak dekat paksi Y. Betul?
Okey, so jumlah jarak dia A sampai B. Okey, berapa jarak dia? Tengok kat sini berapa jarak dia? 20. Okey, A sampai B jarak dia 20. B sampai C. B sampai C dia bergerak ke? Dia tadi pegun kan? Maknanya dia tak bergerak, tak ada jarak. Kemudian C sampai D. Ni C sampai D dia turun balik kan C sampai D. Okey, dah sepanjang 20 meter juga. So tambahlah 20 tambah 20. Okey. Kemudian sesaran. Tadi 40 meter lah ya untuk jarak. Sesaran pula. Sesaran cikgu kata apa? Jarak daripada poin pertama dia sampai poin ke akhir dia. Poin pertama dia bermula dekat mana? A. Akhir dia mula kat mana? D. So kat mana dia punya jarak dia? Kalau awak baca kat sini. Kosong lah. Betul tak? Dia jawapan dia kosong. Okey, itu dari segi pengiraan lah. 20 tambah kosong tambah negatif 20. Okey. Seterusnya, hitung laju purata. Okey, laju purata. Laju apa? Jarak bahagi masa, betul? So, ambil sahaja nilai kat atas ni. Jarak bahagi masa. Masa tadi 3 kejap ya. Masa tadi 35 saat. Sampai sini tadi 35 saat. So, yang pertama tadi 40 bagi 35. Okey? Okey, hal laju. Hal laju adalah sesaran bahagi masa. Sesaran maknanya kita ambil kosong bahagi masa. Kosong bahagi 35 dapat kosong lah. Okey, sebab jawapan dia kosong. Okey. Alright. So, seterusnya aktiviti 2. Kita sambung terus Okey, seterusnya kita akan tengok graf kedua. Okey, graf kedua, graf laju masa. Tadi sesaran masa. Okey, so yang pertama, hitung hal laju bila T1, 2, 3, 4, 5. Okey, so yang ni masa. Okey, yang ni sesaran. So nak cari hal laju macam mana? Hal laju adalah sesaran bahagi masa. So awak masukkan data dulu. Okey, so 2 bahagi 1 dapat 2. 8 bahagi 2 dapat 4 dan seterusnya. Okey, so bila dah masuk data, kamu plotkan lah. Okey, dalam buku awak graf kosong kan? Okey, jadi kamu plotkan sendiri. Macam tadi, macam buku surat depan tadi tu. Okey, kemudian dia kata hitungkan kecerunan. Sama juga apa perlu kita buat. Kita ambil daripada sini sampai sini sampai sini berapa tinggi dia? 10. Sini sampai sini berapa? 5. So 10 bahagi 5 dapat 2. Okey, sini jawapan dia 2. Okey. Next. Senang je ni. Okey, apakah unit bagi kecerunan ini? So kecerunan tadi pada paksi Y dia adalah hal laju, pada paksi X dia adalah masa. So hal laju unit dia apa tadi? S, meter per saat. Masa, saat. Okey, jadi meter per saat bahagi lagi saat, dapatlah meter per saat. Okey. Kemudian apakah kuantiti fizik yang ditunjukkan? Okey, hal laju bagi masa dapat apa? Kecerunan tadi unit ini menunjukkan apa? Percutan. Sebab apa kecerunan tadi adalah hal laju bagi masa. Hal laju bagi masa kita dapat percutan. Okey. Hitung luas di bawah graf. Nyatakan unit. Okey. Kita buat dulu apa yang dia suruh. Okey, mana graf tadi? Okey, kemudian disuruh apa tadi? Kira luas di bawah graf kan? Ini sampai ujung ni lah graf sampai ujung ni. Mana dia punya keluasan dia yang ni. Ni keluasan di bawah graf. Bentuk apa ni? Bentuk segi 3. Jadi carilah luas segitiga. Okey, luas segitiga adalah setengah darab tinggi. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 10. Okey, kemudian darab 5. Okey, dapat jawapan. So jawapan dia ini. Okey, luas
segitiga. So dapat 25 meter per 25 meter. Okey. So apakah kuantiti fizik yang ditunjukkan unit ini? Okey, luas di bawah graf itu menunjukkan nilai apa? Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, graf tadi kan, ni graf. Okey, ni hal laju, ini masa. Okey, masa T. So bila kita cari luas di bawah graf, maksudnya kita darab je yang ni kan. Okey, luas di bawah graf maknanya nilai tepi ni dengan tepi ni, bawah ni. Okey, maknanya kamu kalau dia segi empat sama tu kamu darab je lah kan. Jadi dia ibaratnya kamu buat V darab T. Laju darab masa. Laju darab masa ni adalah kita dapat nilai sesaran. Okey, dia ubah daripada sini je. Hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Okey, kemudian bila hal laju darab masa sini, okey, ni laju darab masa, dapatlah sesaran. So nilai di bawah tu adalah nilai sesaran. Okey, senang cerita, kalau soalan minta pecutan kira kecerunan. Kalau soalan minta sesaran kira luas di bawah graf. Okey. Okey, ini keyword dia. Dia dah bagi dah kat sini. Okey. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, dengan nombor 2. Okey, nombor 2, okey, kita nak buat deduksi kan. Deduksi tu maksudnya kita nak analyse lah kita punya graf. Okey, objek berada dalam keadaan pegun. Okey, so kecerunan mesti sifar. Luas di bawah graf tu nampak kosong. Jadi objek berada dalam keadaan pegun, tak bergerak. Sebab luas di bawah graf adalah sesaran. Sesaran kalau kosong maknanya tak ada pergerakan lah. Okey, kemudian B. Okey, graf macam ni pula. Okey, so graf macam ni kita tengok kecerunan dia tak ada kecerunan, sifar. Maksudnya pecutan dia adalah sifar. Luas di bawah graf dia bila kamu kira, luas di bawah graf ni dah bentuk segi empat kan. So darablah 10 darab 2, 20. Okey, jadi luas di bawah graf tadi menunjukkan nilai sesaran. Maka sesaran pun 20. So objek bergerak dengan pecutan sifar. Pecutan sifar maksudnya hal laju dia seragam. Okey. Okey, C. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey. So, dalam keadaan pecutan seragam, maknanya kecerunan dia, kita tengok kecerunan dia, bila kira dapat nilai 6. Maknanya pecutan dia adalah 6. Okey. Luas di bawah graf dia, ni segitiga kan. Luas di bawah graf tadi menunjukkan nilai sesaran. Okey, so 27 meter. Okey, objek bergerak dengan pecutan seragam. Ni kan garis lurus ni. Garis lurus ni kan menunjukkan pecutan. Jadi pecutan dia seragam. Okey, keserunan dia menunjukkan nilai pecutan. Okey, selesai. D. Objek bergerak dengan nyah pecutan seragam. Pun samalah Okey. Baik. Kemudian bawah ni, hitungkan pecutan kereta itu bagi, dia semua tengok satu-satu. JK berapa pecutan? Kira pecutan, kiralah kecerunan J sampai K tu. Dapat ini. Okey, kemudian KL. Okey, kiralah dapat nilai ini. Okey, dia ke bawah maknanya dia negatif. LM tak ada kecerunan, so nilai dia kosong. MN berapa dia punya kecerunan pun sama, negatif. Kemudian NO positif. Okey, awak kira. Tengok nanti cikgu bagilah soft copy untuk jawapan nanti. Okey, dan ini pula adalah jenis gerakan kereta tersebut. JK tu apa? Okey, KL apa, LM apa, MN apa. Okey, perlu kamu tahu sebab dalam soalan SPM dia akan tanya macam ni. Okey, dia bagi garis tu lurus. Okey, apakah gerakan? Huraikan jenis gerakan dia. Tu kamu kena katalah. Okey, kalau graf ni straight, dan straight maksudnya dia hal laju seragam. Macam tu, ataupun pecutan seragam. Okey. Okey, hitung jumlah jarak pun sama. Kamu tolong tengok balik bagaimana nak kira jumlah jarak. Okey, jumlah jarak tadi
kira satu-satu dia punya. Kejap Okey, jumlah jarak kita kira luas di bawah graf. Okey, luas ni luas bawah graf lah. Okey, jumlah sesaran pun sama, cuma kalau sesaran ini yang bawah ni kita kena tolak lah. Okey, sebab dia graf di bawah ini, luas di bawah ni kita kena tolak. Cari luas kat atas ni dulu, lepas tu tolak dengan luas kat bawah ni. Okey? Sebab sesaran adalah daripada titik awal dia kepada titik akhir dia kat sini. Okey? Tapi kalau jarak kamu kena tambah lah. Tambah luas permukaan ni, tambah luas permukaan bawah ni. Okey? Tak faham boleh tanya cikgu ya. Jangan senyap je nanti. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Okey, nanti cikgu minta kamu salin ni. Okey, jenis-jenis gerakan. Okey, kemudian nombor 2. Okey, nombor 2 ni dah latihan Okey, sama juga macam tadi. Terjemahkan graf ni masa Okey, tak ada apa-apa lah yang ni. Bukan tak ada apa-apa maksud cikgu. Kamu boleh faham sendirilah. Okey, terjemahkan graf sesaran masa untuk melakarkan graf laju masa. Okey, ini daripada yang kamu kira dekat atas tu. Okey, yang kamu kira dekat atas ni, kemudian kamu masukkan dalam graf di bawah ini. Okey. Okey, nombor 3 pun sama ada dalam buku teks. So, kamu diminta untuk cari sesaran daripada 0 sampai 6 saat. Jadi 0 sampai 6 saat sampai sini kan. Jadi cari sesaran maknanya cari luas di bawah graf sini. Okey, cari pecutan. Pecutan cari kecerunan daripada 0 sampai 6 saat. Okey, dan seterusnya cikgu minta kamu cuba buat sendiri yang tu. Okey. Basicnya sama juga dengan muka surat sebelah tu. Okey, dan cikgu minta tolong kamu buat soalan latihan dan tutorial. Okey, untuk pengetahuan kamu, tutorial ini adalah soalan-soalan SPM sebenar. Maknanya kalau kamu dapat jawab, kamu faham dan kamu faham nanti senanglah jawab soalan kan. Okey, so mana tak faham, cikgu minta sangat-sangat tolong PM cikgu. Cikgu suka kalau kamu tanya. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.